Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Izzati binti Supardi, nombor matriks DB190074. Baiklah, hari ini saya akan merakamkan sebuah video bagi tujuan group assignment. Okey, untuk group assignment ni saya telah dapat untuk melakukan chapter 3 iaitu differentiation. Okey, bagi differentiation ni saya telah buat 5 soalan dan setiap soalan tersebut ada soalan kecil-kecil. Okey. So, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, find the derivative for the following equation. Okey. A, dia bagi equation y sama dengan square root 5 x tolak 3 per square root 2. So, yang square root ni kita akan susunkan sama juga dengan yang square root 2 ni. Kita akan bawa naik ke atas untuk didarabkan dengan 3. Jadi, kita susunkan semula square root tu. Kita cantikkan. Y sama dengan 5 kuasa 1 per 2 x tolak 3 darab 2 kuasa negatif 1 per 2. Okey, bagi yang ni, kenapa kita dapat negatif 1 per 2? Sebab square root 2 tu berada dekat bawah. Bila kita bawa naik ke atas, dia jadi darab. So, kita akan dapat kuasa negatif 1 per 2. Okey, seterusnya kita buat dy per dx sama dengan kuasa pada x kita bawa ke depan untuk darabkan dengan 5. So, kita dapat 1 darab 5 kuasa 1 per 2 tolak 6 kuasa negatif 1 per 2. Yang ni kita darab masukkan direct lah sebab dia tak ada x. Okey, seterusnya kita akan dapat dy per dx sama dengan 5 kuasa 1 per 2 tolak kosong. Yang ni kenapa kita dapat kosong? Sebab dekat sini dia tak ada x tau. So, bila equation tak ada x, kita akan dapat nilai kosong. Jadi, jawapan yang akhir kita dapat, dy per dx sama dengan square root 5. Kenapa kita dapat square root 5? Sebab dekat sini kita dapat 5 kuasa 1 per 2. Bila kita cantikkan, kita akan dapat square root 5. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua adalah macam ni. Okey. Equation yang kita dapat adalah y sama dengan 2x kuasa 4 tambah 4x kuasa 2 per 5. So, kita kena differentiatekan equation ni dan kita bahagi kepada 2 lah. Sebab di sini ada 2x kuasa 4 dengan 4x kuasa 2. So, kita differentiatekan untuk 2x kuasa 4 dahulu. So, dy per dx, 2x kuasa 4. Kuasa 4 pada x kita bawa ke depan untuk darabkan dengan 2. Kuasa pada x kita tolak dengan 1 per 5. Tambah dy per dx sama juga. Kuasa pada x kita bawa ke depan untuk darab dengan 4. So, 4 darab 2x, 2 tolak 1 per 5. So, dekat sini kita akan dapat dah darab 8x kuasa 3. Yang ni kita dah tolak. Kuasa dah tolak dengan 1. So, kita dapat 8x kuasa 3 per 5 tambah 8x per 5. Dan jawapan akhir kita akan dapat 8x kuasa 3 per 5 tambah 8x per 5. Dan sebenarnya kita boleh permudahkan juga. Kita akan dapat sekali lah per 5 sebab pembahagi dia sama. So, 8x kuasa 3 tambah 8 per 5. So, untuk soalan B kita akan dapat jawapan akhir macam ni. Ataupun kita sekalikan pembahagi dia. Okey, untuk soalan C pula. Okey, yang ni adalah soalan C. Soalan C, equation dia y sama dengan x kuasa 3 per 6 tolak kurungan square root 2x kuasa 2. Okey, so yang ni pun sama macam tadi. Kita akan differentiatekan satu per satu. So, dekat sini kita akan dapat dy per dx, x kuasa 3 per 6 tolak dy per dx, square root 2x kuasa 2. Okey, macam biasa, kuasa x kita akan tolakkan dengan 1.
dekat sini square root ni kita jadikan kuasa 1/2. So dekat sini bila dah tolakkan dengan 1, kita dapat x kuasa 2/6. Yang ni kuasa 2 darab dengan kuasa 1/2, kita akan dapat 2x sahaja sebab ni dah potong dengan yang ni. So kita dapat 2x kuasa 1, kita boleh tulis 2x saja. Dan jawapan akhir kita akan dapat x kuasa 2/6 tolak 2x. Okey, untuk soalan D pula. Okey, yang ni untuk soalan D. Soalan D, equation yang diberikan adalah y sama dengan 7 eksponen x tambah 3 square root x. Okey, untuk yang ni pun sama. Apa-apa jenis differentiation kita akan bahagikan. So, kita akan dapat dy per dx 7 eksponen x tambah dy per dx 3. Yang ni, square root ni kita dah permudahkan jadi macam ni. So, kita dapat x kuasa 1/2. So, eksponen, bila kita differentiate kan kita akan dapat eksponen semula. Okey, untuk yang ni, yang 3 darab x 1/2, kita akan dapat kuasa x tu kita darabkan dengan 3 dahulu. So, kita akan dapat 3x negatif 1/2 per 2. Jadi, jawapan akhir dekat sini 7 eksponen x. Maaf dekat sini kita ada tambah. Dekat sini kita ada tambah. 7 eksponen x 3/2x kuasa 1/2. Okey, seterusnya untuk soalan terakhir bagi soalan 1, iaitu soalan E. Okey, soalan E, y sama dengan sec x tambah 5 sin x. Jadi, kita akan differentiatekan satu-satu juga. dy per dx sec x tambah 5 dy per dx 5 sin x. So, dekat sini kita akan dapat, bila kita differentiatekan sec, kita akan dapat sec x tan x. Dan differentiatekan sin x, kita akan dapat cos x. Jadi, jawapan akhir kita adalah sec x tan x tambah 5 cos x. Okey, baiklah saya sambung untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah dia minta find dy per dx using untuk yang pertama product rule. Okey, so untuk product rule, equation yang dia bagi adalah y sama dengan kurungan 4x kuasa 6 tolak 1 kurungan 2x kuasa 3 tambah 9 tambah x tambah 9. So, formula untuk product rule ni adalah macam ni. Y prime sama dengan uv prime tambah vu prime. So, kita cari untuk u dahulu. Okay, so u kita adalah ni 4x kuasa 6 tolak 1. So, kita differentiatekan u tu. Macam biasa, kuasa x kita bawa ke depan darab dengan 4. So, kita dapat 24x kuasa 5. Sebab kuasa x 6 ni dah tolak dengan 1. So, kita dapat 5. Untuk v pula, yang ni adalah v kita. V kita sama dengan 2x kuasa 3 tambah x tambah 9. Apabila kita differentiatekan macam biasa, kuasa x kita bawa ke depan, kita akan dapat 2 darab 3, x kuasa 3 tolak 1 tambah 1. 9 ni automatik dia akan jadi kosong sebab dia tak ada x pun. So, kita akan dapat 6x kuasa 2 tambah 1 untuk differentiate v. Jadi, kita masukkan dalam formula, kita masukkan nilai u. Lepas tu kita masukkan nilai differentiate v tambah dengan v asal masuk darab dengan differentiate u. So, ini adalah hasil yang kita masukkan dalam equation ni, dalam formula ni. Dan kita darabkan seperti biasa. Dan kita akan dapat 24x kuasa 8 tambah 4x kuasa 6 tolak 6x kuasa 2 tolak 1. Untuk yang ni pula kita akan dapat 48x kuasa 8
tambah 24x kuasa 6 tambah 216x kuasa 5. Dan kita akan susunkan yang ni ikut kuasa masing-masing. Macam 24x kuasa 8 tambah dengan 48x kuasa 8. 4x kuasa 6 tambah dengan 24x kuasa 6. Dan yang ni dia seorang je. So kita susun dia seorang-seorang. 216x kuasa 5 tolak 6x kuasa 2 dan tolak 1. So, untuk jawapan akhir, kita akan dapat 72x kuasa 8 tambah 28x kuasa 6 tambah 216x kuasa 5 tolak 6x kuasa 2 tolak 1. Okey, itu sahaja untuk soalan A. Jalan dia sangat mudah, macam mana nak buat. Okey, jadi kita sambung dengan soalan yang kedua untuk product rule. Okey, soalan yang kedua untuk product rule adalah Y sama dengan 7x kuasa 2 ln X. Macam biasa juga, yang ni adalah formula bagi product rule. So, kita assume U sama dengan 7x kuasa 2 dan V sama dengan ln X. Jadi, U kita sama dengan 7x kuasa 2, kita differentiate kan, kita akan dapat 14x. V pula sama dengan ln X. Ln X, apabila kita differentiate kan, kita akan dapat 1 per X. Jadi, kita masukkan dalam formula. So, yang ni adalah U. 7x kuasa 2 darab dengan V prime sama dengan 1 per X tambah V ln X tambah U prime 14x. So, kita darab masukkan juga macam biasa. Kita akan dapat 7x kuasa 2 per X tambah ln X 14x. Apabila kita susunkan, kita akan dapat jawapan akhir dia 14x ln X tambah 7x. Okey, so kita sambung untuk soalan question rule. Okey, untuk soalan question rule pun sama juga. Sebenarnya senang je nak buat soalan question rule. Okey, untuk soalan question rule adalah sama dengan Y sama dengan... Okey, yang ni soalan untuk question rule. Equation yang diberi adalah Y sama dengan 3X kuasa negatif 2 per 5X tolak 4. So, yang ni adalah formula untuk question rule. Y prime sama dengan VU prime tolak UV prime per V kuasa 2. So, kita bahagikan dulu untuk U dengan V kita. Macam biasa, dekat atas ni adalah U, bawah ni adalah V. So, U kita adalah 3X kuasa negatif 2. Apabila kita differentiatekan macam biasa, kuasa X kita darabkan dengan 3, kita akan dapat negatif 6X kuasa negatif 3. Yang negatif 3 ni kita dapat hasil dari kuasa 2 tolak 1. Okey, untuk V pula, V kita adalah 5X tolak 4. Apabila kita differentiatekan, kita akan dapat 5 sahaja sebab 4 ni automatik akan jadi kosong sebab dia tak ada X pun. So, 5X kita differentiatekan, kita akan dapat 5 sahaja. Okey, bila dah dapat macam ni, kita boleh masukkan ke dalam formula. Formula kita adalah V U prime tolak UV prime per V kuasa 2. Macam biasa kita masukkan nilai V. Nilai V kita adalah 5X tolak 4. Masukkan U yang telah didifferentiatekan 6X kuasa negatif 3. Kemudian kita tolak dengan U asal 3X kuasa negatif 2 dan darab dengan V yang telah didifferentiatekan iaitu 5. Yang dekat bawah ni kita masukkan V asal tetapi kita kuasa 2 kan dia. Dan kita darab masuk macam biasa, kita akan dapat negatif 30x kuasa negatif 2 tambah 24x kuasa negatif 3 tolak 15x kuasa negatif 2. Yang bawah ni kita salin semula 5x tolak 4 kuasa 2. Tak payah kembangkan pun, kita just buat macam ni je. Seterusnya kita akan dapat negatif 30x kuasa negatif 2 tolak 15x kuasa negatif 2. Yang ni kita susunkannya untuk ikut kuasa masing-masing. Dan tambah 24x kuasa negatif 3 bahagi 5x tolak 4 kuasa 2.
Okey, untuk kuasa ni, kita nak nampakkan dia cantik, kita bawa turun ke bawah. Jadi, taklah dia jadi kuasa negatif. Kita akan dapat negatif 30 tolak 15 per X kuasa 2 tambah 24 per X kuasa 3. Okey, jadi bila kita dah susunkan macam tu, kita akan dapat macam ni. Sekejap Kita akan dapat pecahan macam ni. So, negatif 30 tolak 15, kita akan dapat negatif 45 per X kuasa 2 tambah 24 per X kuasa 3. Yang bawah macam biasa kita salin je 5X tolak 4 kuasa 2. Okey, untuk nak cantikkan pembahagi dia, kita kena darabkan semua dengan X kuasa 3 sebab kita nak hilangkan X kuasa 3 dekat 24 ni. So, kita darab dengan X kuasa 3. Jadi, negatif 45 per X kuasa 2 darab X kuasa 3. Tambah 24X per X kuasa 3. Darab, maafkan saya, 24 per X kuasa 3 darab X kuasa 3. Jadi, bila kita dah bahagi dengan darab berjumpa, kita automatik hilanglah X kuasa 3 tu. Jadi, yang ni, kita akan darab, kita dapat negatif 45X kuasa 3 per X kuasa 2 kan. Yang ni dah hilang, kita dapat 24 saja. Dekat bawah pun kita darab dengan X kuasa 3. Okey, bila kita darab dengan X kuasa 3, kita akan dapat macam ni. Dekat bawah ni, dia jadi... kita boleh potong yang ni, X kuasa 3 dengan kuasa 2. Jadi dia tinggal X sahaja. Jadi jawapan akhir dia negatif 45X tambah 24. Yang ni tak payah darab, masukkan dekat bawah ni tak payah. Kita biarkan je macam tu. X kuasa 3 dalam kurungan 5X tolak 4 kuasa 2. So jawapan akhir kita adalah yang ni sahaja. So bagi saya untuk question rule ni sebenarnya kita kena faham konsep sebenar question rule tu macam mana. Baru kita dapat buat soalan tu. Okey, untuk yang ni kita buat untuk chain rule pula. Okey, chain rule dia bagi Y sama dengan kurungan 7X kuasa 3 tolak 2 tutup kurungan kuasa 2. Okey, yang ni formula untuk chain rule. Kita kena cari dy per du dan du per dx. So, kita let u, ni adalah u kita, yang dalam kurungan ni adalah u. Jadi, u kita adalah 7x kuasa 3 tolak 2. Apabila kita differentiatekan u, kita akan bawa ke depan kuasa 3 ni, darab dengan 7, kita akan dapat 21 kuasa x kuasa 2. Sebab kuasa 3 ni telah tolak dengan 1. 2 ni automatik jadi kosong lah. So, y kita adalah u kuasa 2. Kita differentiatekan y, dy per du sama dengan 2u. Bila kita dah dapat du per dx dan dy per du ni, kita boleh masukkan ke dalam formula ni. Okay, formula yang kita dah belajar ni lah. So, kita akan tulis 2u darab dengan du per dx kita 21x kuasa 2. Okey, untuk u ni kita masukkan nilai u kita. Nilai u kita adalah 7x kuasa 3 tolak 2. Jadi salin semula lah, cuma tukarkan nilai u. Okey, 2 ni kita darab dengan 21 dahulu. Dan kita dapat 42x kuasa 2. Darab dengan u, 7x kuasa 3 tolak 2. Okey, jawapan akhir kita akan dapat, bila dah darab masuk, kita akan dapat ni. 294x kuasa 5 tolak 84x kuasa 3. Okey, untuk soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan chain rule juga. Okey. Tapi yang ni kita guna sin constant lah. Yang soalan dia adalah 6 cos kurungan 5x kuasa 2 tolak 1. So, bila kita let u adalah yang dalam kurungan So, kita differentiatekan u, kita akan dapat 10x. Macam biasa, 5 darab 2, 10x kuasa 2 tolak 1, dapat 1. So, dapat 10x.
Y kita adalah 6 cos U. Macam kita tahu, kita rujuk balik dekat buku. Cos bila kita differentiatekan, kita akan dapat negative sin. So, Y bila kita differentiatekan, kita akan dapat negative 6 sin U. Okay, bila dah dapat differentiate U dengan differentiate dy du, kita boleh masukkan ke dalam formula lah macam biasa. So, dy per du kita negative 6 sin U darab du per dx 10x. Okay. U kita tukarkan kepada nilai U. So, kita dapat negative 6 sin kurungan 5x kuasa 2 tolak 1 darab 10x. Okay, kita darab dulu negative 6 dengan 10. Kita akan dapat negative 60x sin salin semula U kita. So, jawapan akhir kita adalah ni. Negative 60x sin x kurungan 5x kuasa 2 tolak 1. Okey, seterusnya untuk soalan chain rule. Soalan C iaitu eksponen dalam kurungan tan X. So, kita let U kita dalam kurungan tan X. So, bila kita differentiatekan tan, kita akan dapat sec kuasa 2X. Dan macam biasa, kita punya Y adalah E. So, eksponen, bila kita differentiatekan, kita akan dapat eksponen juga. Dia tak berubah pun bila kita differentiatekan eksponen. So, kita dapat ni, kita akan masukkan dalam formula. Bila masuk dalam formula, eksponen darab dengan sec kuasa 2x. So, jawapan akhir kita akan dapat ni je. Eksponen sec kuasa 2x sahaja. So, kalau kena ingatlah bila kita gunakan eksponen, eksponen memang tak akan berubah bila kita differentiatekan. Kita akan dapat eksponen juga. Okay, untuk soalan seterusnya, soalan ketiga. Soalan minta untuk cari first differentiation, second differentiation and third differentiation. So, apa yang kita perlu buat? Kita tengok dekat equation dahulu. So, equation yang diberikan adalah Y sama dengan 5x kuasa 3 tambah 2x tambah 2x kuasa negatif 2 tolak 11. Okey, first differentiation macam biasa, kuasa x kita darabkan dengan nombor yang di hadapan iaitu 5. So, 5 darab 3 x kuasa 3 tolak 1 tambah 2 negatif 2 ni kita bawa ke depan, darab negatif 2 x negatif 2 tolak 1, 11 automatik akan jadi kosong sebab dia tak ada x langsung. Apabila nombor yang kita jumpa tak ada x, kita akan jadikan kosong. Dia memang automatik akan jadi kosong sebab tak ada nilai x. So, kita akan dapat 15x kuasa 2 tolak 4x kuasa negatif 3. Untuk nampak cantik kita punya jawapan, kita cantikkanlah kuasa negatif 3 ni. So, kita dapat 15x kuasa 2 tolak 4 per 3x untuk first differentiation. Okey, untuk second differentiation, kita ambil nilai yang kita dah dapat pada first differentiation tu, kita masukkan dekat second differentiation. So, 15 kuasa x kita berdarabkan dengan 5, 15 darab 2, x kuasa 2 tolak 1 tolak 4. Kita naikkan semula x kuasa 3 tu ke atas. So, kita dapat x kuasa negatif 3 tolak 1. So, dekat sini kita dapat apabila ada darab 30x sahaja sebab 2 tolak 1 kita akan dapat 1. So, kita tulis 30x tolak 4x kuasa negatif 4. Macam biasa kita cantikkan, kita bawa kuasa negatif 4 ke bawah. So, kita dapat 30x tolak 4 per x kuasa 4. Okay. So, third differentiation, kita ambil pula second differentiation ni. Bila kita ambil second differentiation, untuk 30x kita hanya dapat 30 sahaja sebab x, 1 tolak 1 kita akan dapat x kuasa kosong. Bila x kuasa kosong, kita tak perlu tulis x. So, kita tulis 30 sahaja. Macam biasa kita naikkan x
kuasa negatif 4. So, tolak 4, X kuasa negatif 4 tolak 1. Jawapan kita cantikkan kepada 30 tolak 4 per X kuasa 5. So, 30 dia tak ada kuasa X, kita bawa ke belakang. Yang ada kuasa X, kita letak di hadapan jawapan. Jawapan akhir kita adalah negatif 4 per X kuasa 5 tambah 30. So, kita kena tahulah macam mana nak susun jawapan, macam mana nak cantikkan jawapan yang kita dapat, macam tu. So, untuk soalan yang kedua sama juga, first, second dan third differentiation derivative. Okay, untuk soalan yang kedua, equation yang diberikan adalah Y sama dengan kurungan negatif X kuasa 4, tutup kurungan, lepas tu kurungan 4X tambah 10. Jadi kita buat dulu, kita darab masuk untuk ni, kita kembangkan. So kita akan dapat equation baru lah. Equation baru kita dapat negatif 4X kuasa 5 sebab negatif X darab dengan 4X. Kuasa X tu kita akan tambah. Bila darab, kuasa X akan bertambah. Jadi kita dapat negatif 4X kuasa 5. Dan 10 darab negatif X kuasa 4, kita akan dapat negatif 10X kuasa 4. Okey, kita teruskan dengan first differentiation. Macam biasa juga, kuasa X kita darab dengan nombor di hadapan. So, kita dapat negatif 4 darab 5. X kuasa 5 tolak 1, tolak 10 darab 4, X kuasa 4 tolak 1. So, untuk first differentiation, kita dapat negatif 20X kuasa 4 tolak 40X kuasa 3. Second differentiation pula, kita ambil nilai yang kita dapat untuk first differentiation. Kita masukkan dekat second differentiation. So, kita buat juga negatif 20 darab 4. 4 ni dari kuasa X So, X kuasa 4 tolak 1 tolak 40 darab 3, X kuasa 3 tolak 1. Jadi, kita darabkan dengan nilai ni, kita dapat negatif 80X kuasa 3. Yang ni kuasa dah tolak dah tolak 1. Dan tolak 120X kuasa 2. Ni untuk second differentiation lah. Untuk third differentiation, kita ambil nilai ni, kita differentiatekan sekali lagi. So, negatif 80 darab 3, X kuasa 3 tolak 1, tolak 120 kuasa 2, X kuasa 2 tolak 1. Jawapan akhir untuk third differentiation kita adalah negatif 240X kuasa 2 tolak 240. So, ni adalah untuk soalan first derivative, second derivative and third derivative. So, kalau macam first derivative kita dah salah, automatic second derivative dan third derivative kita akan salah juga. Okey, jadi untuk soalan cari first, second dan third derivative tu kena berhati-hatilah bila kita cari derivative setiap soalan tu. Sebab dia macam soalan berangkai tau. Bila yang first kita salah buat, yang kedua dan yang ketiga pun kita akan salah. Okey, untuk soalan yang keempat, soalan ni minta for each of the following equation, find dy over dx by implicit differentiation. So, dia minta gunakan implicit differentiation. Okey, soalan dia adalah 2y kuasa 3 tambah xy kuasa 2 tambah 9y tolak x kuasa 2 sama dengan 34. So, apa yang kita perlu buat adalah kita differentiatekan untuk yang ni, yang first ni, sebelah kiri. Dy per dx, buat bracket, 2y kuasa 3 tambah xy kuasa 2 tambah 9y tolak x kuasa 2. Dan kita differentiatekan juga untuk yang sebelah kanan ni, dy dx 34. Jadi yang ni kita pecahkan satu persatu lah untuk differentiate dia tu. So, dy per dx, 2y kuasa 3 tambah dy per dx xy kuasa 2 tambah dy per dx 9y tolak dy per dx x kuasa 2. Okey, untuk yang sebelah kanan, kita jadi kosong sebab dia tak ada nilai x ya. Bila tak ada nilai x, kita memang dapat kosong.
So, differentiatekan 2y kuasa 3, kita akan dapat 2 darab 3, y 3 tolak 1. So, kita kena tulis juga dy per dx ni. Okey, seterusnya kita differentiatekan x bagi x y kuasa 2, kita dapat y kuasa 2. Kita dan tambah differentiate x y kuasa 2 ni y. 2 kita dapat 2x y 2 tolak 1 dy dx juga sebab kita cari differentiate untuk y. Seterusnya kita differentiatekan 9y, kita dapat 9 dy dx juga. Yang ni kita differentiatekan untuk x kuasa 2, kita dapat 2x sahaja sama dengan kosong. Okey, yang ni untuk differentiate 2y kuasa 3, kita akan dapat ni 6y kuasa 2 hasil darab 2 darab 3. Kita akan dapat 6y kuasa 2 dy per dx tambah 2xy dy per dx tambah 9. Okey, untuk y kuasa 2 dengan 2x ni, kita bawa dia ke sebelah kanan. Jadi, kita sama dengankan negatif y kuasa 2 tolak 2x. Bila dah dapat macam ni, kita tinggalkan semua dy dx di sebelah kiri. Okey, untuk pindahkan 6y kuasa 2, 2x, y dan 9. Yang ni adalah darab kepada dy dx. So, bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan dapat bahagi. So, kita pindahkan, kita akan dapat negatif y kuasa 2 tolak 2x bahagi 6y kuasa 2. 2 tambah 2xy tambah 9. So, ini adalah jawapan akhir kita. Kita kena faham konsep dan tahu apa yang kita tinggalkan dy dx. So, kita kena tinggalkan dy dx di sebelah kiri sebab dy dx ni adalah differentiate bagi y. So, nilai y kita kena tinggalkan di sebelah kiri. Semua nilai x kita bawa ke sebelah kanan. Dan kemudian akhir sekali kita akan dapat bahagilah untuk nilai tersebut. Okay, untuk soalan yang terakhir. Soalan terakhir adalah soalan melibatkan L'Hospital Rule. Soalan dia adalah lim x menghampiri 2, x kuasa 3 tolak 6x tambah 4 per x tolak 2. Okey, pertama sekali kita cari dahulu betul tak dia L'Hospital Rule. So, kita masukkan nilai 2 ni ke dalam nilai x. Kita gantikan. So, yang nilai atas ni kita gantikan x kepada nilai 2. Kita akan dapat 2x kuasa 3 tolak 6 darab 2 tambah 4. Yang bawah ni pun kita gantikan dengan nilai 2 lah x-nya tu. So, kita akan dapat 2 tolak 2. Atas, bila kita dah darab dan kembangkan, kita akan dapat kosong. Bawah pun kosong. So, bila kita dapat kosong per kosong, automatik yang ni adalah L'Hospital Rule. So, kita kena differentiatekan bahagian atas dulu iaitu fx. So, fx sama dengan x kuasa 3 tolak 6x tambah 4. Apabila kita differentiatekan, kita bawa 3 ke depan. Jadi, kita dapat 3x. 3 ni tolak 1, kita akan dapat kuasa 2. 3x kuasa 2 dan 6x ni kita akan dapat 6 sahaja. Macam biasa, nilai yang tak ada x automatik jadi kosong. Seterusnya kita differentiatekan pembawah dia, gx. So, gx sama dengan x tolak 2. Bila kita differentiatekan, kita akan dapat 1 sahaja sebab dekat sini dia hanya ada nilai x sahaja. Okey, seterusnya kita tulis balik macam bentuk soalan tadi. Tapi masukkan nilai f, x dan gx yang telah kita differentiatekan. So, kita dapat lim x menghampiri 2, 3x kuasa 2 tolak 6 per 1. Bila dah dapat macam ni, kita akan tukarkan nilai x ni kepada 2. Macam yang ada pada lim x menghampiri 2 tu, kita masukkan nilai 2 dalam x. So, kita dapat 3 darab 2 kuasa 2 tolak 6 per 1.
Okey, so 2 kuasa 2 kita dapat 4. 4 darab 6, 3. Kita dapat 12. Okey, 12 tolak 6, kita akan dapat 6. Pembahagi dia adalah 1. So, 6/1 sama juga dengan 6. So, jawapan akhir kita dapat adalah 6 sahaja. Okey, sekian. Itu sahaja video dari saya. Jika ada kemusykilan ataupun kekurangan dari pihak saya memohon maaf. Dan saya harap video ni dapat membantu rakan-rakan yang lain dalam pembelajaran lah. Video yang saya buat ni adalah berdasarkan pemahaman saya sepanjang semester ni belajar tentang matematik 2. Sekian, terima kasih.